Mawaqit itu merupakan jamak bagi perkataan miqat. Bagi perkataan miqat, kita biasa dengar miqat zamani, miqat makani. Ini semua berkaitan dengan, selalunya kita dengar kalimah ini apabila kita hendak melakukan ihram haji ataupun umrah. Dalam solat pun ada, iaitu miqat zamani yang menetapkan, yang menunjukkan kepada kita waktu-waktu solat, iaitu waktu solat 5 waktu yang menjadi kefarduan kepada kita sehari semalam untuk ditunaikan. Selain daripada itu, kita juga mengimani bahawa waktu-waktu solat ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang juga telah kita huraikan pada pertemuan kita minggu lepas. Baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, kita dah baca hadis ni sepintas lalu pada minggu lepas, dan pada malam ini kita akan perincikan satu persatu dari segi pengertian dan tafsiran yang perlu kita faham daripada hadis ini. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Amr ni? Dia merupakan seorang anak daripada sahabat, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr ini juga sahabat kerana dia hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi, maka dia sahabatlah. Di anak sahabat, ayah pun sahabat. Jadi kalau kita sebut nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, perkataan radhiyallahu anhuma itu Allah redha mereka berdua, iaitu merujuk kepada diri Abdullah sendiri dan diri kepada bapa Abdullah bin Amr, iaitu Amr bin Al-As. Sedikit ceritalah saya suka menambah maklumat-maklumat, terutama sekali yang berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita kenal para sahabat dan kita juga mencintai para sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Baik. Bapa kepada Abdullah bin Amr ni dikenali sebagai Amr bin Al-As. Yang mana Amr bin Al-As ni adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang agak lewat masuk Islam. Dia merupakan antara tokoh, dikenali sebagai seorang tokoh yang bijak di kalangan Quraisy. Bahkan bukan di kalangan Quraisy, juga dikenali sebagai orang yang bijak dalam kalangan masyarakat Arab keseluruhannya. Inilah dia bapa kepada Abdullah bin Amr, Amr bin Al-As. Yang mana Amr bin Al-As ni juga merupakan seorang yang bagus dari segi skill politik dan hubungan diplomatik. Sebab itu bila berlakunya peristiwa hijrah umat Islam ke Habsyah, orang-orang Quraisy berasa bimbang akan berlakunya ketegangan hubungan dagangan antara Mekah dan Habsyah. Sehingga pada ketika itu Abu Sufyan yang merupakan salah seorang pemimpin Quraisy, mereka memanggil para pemimpin Quraisy yang lain bermusyawarah di Darun Nadwah, lalu mengambil keputusan untuk mengutuskan Amr bin Al-As yang masa itu belum lagi memeluk Islam sebagai wakil Quraisy untuk bertemu dengan Najasyi, iaitu Raja Habsyah ketika itu, bagi menerangkan situasi yang berlaku di Mekah. Namun sebagaimana yang kita maklum dalam sejarah, dalam peristiwa hijrah umat Islam ke Habsyah ini, Najasyi pada ketika itu tidak mendengar penjelasan daripada Amr bin Al-As, maknanya tidak menerima penjelasan yang diberikan oleh Amr bin Al-As ketika itu, kerana semua isu yang telah dibangkitkan oleh Quraisy telah dijawab oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana akhirnya An-Najasyi itu sendiri memeluk Islam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Amr bin Al-As ini juga masuk Islam agak lewat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dia ni masuk Islam sama-sama ataupun seangkatan lah dengan seorang lagi sahabat Nabi yang terkenal, iaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dah dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah,
baru mereka ni masuk Islam. Namun begitu, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, walaupun mereka berdua ini agak lewat memeluk Islam, tetapi Nabi, bahkan selepas itu Abu Bakar, telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka berdua ini, yang mana mereka berdua ini dilantik sebagai ketua angkatan tentera umat. Kotor, berlumpur, tapi pada ketika itu dia sudah ada nilai. Jadi begitulah juga manusia. Nabi umpamakan manusia ini seperti bahan galian. Hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kalau mereka ini semasa jahiliyah, jahiliyah itu umpama mereka ini berada dalam keadaan yang kotor, namun semasa jahiliyah itu mereka sudah terpilih, mereka merupakan tokoh. Tapi bila mereka memeluk Islam, mereka tetap dipilih dengan syarat mereka ini faqihu, dengan syarat mereka faham. Inilah contoh yang dapat kita lihat pada diri Amr bin As dan Khalid bin Walid. Mereka ini semasa jahiliyah adalah merupakan tokoh dalam kalangan kaum mereka, masyarakat jahil, masyarakat Quraisy. Tapi bila mereka ini memeluk Islam, mereka juga merupakan orang yang terpilih, dipilih oleh Nabi, dipilih oleh Abu Bakar selepas itu untuk mengepalai ketenteraan orang muslimin pada zaman tersebut. Namun dalam sejarah kita tahu juga bahawa bagaimana khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni dari segi dia agak kurang secocok dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bukan apa, tapi dari segi politik, dari segi pentadbiran, agaknya Sayyidina Umar ni dia melihat Khalid bin Walid ni tidak sesuai dengan arah tujuan politik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga kan bila dilantik sahaja Umar sebagai khalifah Islam yang kedua menggantikan Abu Bakar, antara perkara yang pertama dilakukan oleh Umar ialah dia memutuskan surat kepada Khalid bin Walid, yang mana surat itu mengandungi pemecatan Khalid bin Walid sebagai panglima tentera pada ketika itu. Dan sedangkan ketika itu Khalid bin Walid sedang mengepalai tentera muslimin yang sedang berperang di Syria. Namun Khalid bin Walid ni dia menerimanya sebagai seorang sahabat. Dia berlapang dada menerima keputusan Sayyidina Umar, yang mana pada ketika itu Sayyidina Umar telah melantik orang lain, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai panglima perang pada ketika itu. Khalid bila dia terima surat tersebut, dia simpan dulu. Dah selesai perang, dia kumpulkan semua tentera dia, dan dia mengatakan bahawa khalifah Islam yang baru, iaitu Umar Al-Khattab, telah memberikan tugas ketua angkatan tentera ini kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu pada ketika itu Khalid mengucapkan satu ucapan yang cukup terkenal dalam sejarah, tercatat dalam catatan sejarah, di mana Khalid mengatakan bahawa ana lam uqatil li ajli Umar wa innama uqatil li Rabbi Umar. Aku bukan berperang untuk Umar. Aku bukan keluar berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitulah hebatnya para sahabat Nabi. Dan kita pun sebagaimana para ulama, sebahagian para ulama menyebut antara hikmah Sayyidina Umar memecat Khalid bin Walid, kerana pada ketika itu sudah ada mula kedengaran bibit-bibit khurafat, di mana di kalangan mereka masyarakat Islam yang hidup pada ketika itu yang bukan daripada kalangan sahabat, mereka mengatakan bahawa Khalid ni bila dia mengetuai sesuatu angkatan tentera mesti menang. Perkataan mesti menang, seolah-olah kemenangan itu bergantung kepada Khalid. Jadi Umar melihat ni satu situasi yang bahaya, yang boleh memberikan kesan kepada ketulusan akidah tauhid umat Islam. Bahkan ada pula yang menyebut bahawa dalam kalangan masyarakat yang bukan daripada kalangan sahabat ini, mereka mengatakan bahawa Khalid ni digelar sebagai Saifullah, sebagai pedang Allah, kerana dia menerima pedang daripada langit. Ni maknanya bibit-bibit khurafat tu sudah mula muncul. Jadi kita pada zaman ni sepatutnya ambil iktibar daripada contoh peristiwa-peristiwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Umar dalam ketegasan menjaga ketulusan akidah umat Islam, iaitu akidah yang berpaksikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr ni
Dia adalah seorang anak yang baik, anak yang soleh, taat kepada ayahnya, sehingga kan bila berlaku peperangan sivil, dia tak sokong Sayyidina Ali. Dia ikut ayah dia. Sehingga kan orang bertanya, kenapa kau tak sokong Sayyidina Ali? Kerana kita tahu dalam peristiwa sivil ni berlaku pertembungan antara pengikut Ali dengan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Abdullah bin Amr pada ketika itu pendirian dia ikut ayah dia, Amr bin al-As, iaitu tidak menyokong Sayyidina Ali. Sebaliknya menyatakan sokongan kepada Muawiyah. Tapi dia tak keluar berperang lah. Cuma orang bertanya kepada dia, kenapa tak sokong Sayyidina Ali? Maka Abdullah bin Amr menjawab, dia kata, Nabi SAW pernah menyebut, Atni' abaka madama hayyan. Hendaklah kamu taat kepada bapamu selagi mana dia masih hidup. Balik sikit cerita kepada Amr bin al-As ni tadi, iaitu ayah kepada Abdullah bin Amr, di mana oleh kerana kebijaksanaan di dalam politik dan diplomatik, Sayyidina Umar bila menjadi khalifah Islam yang kedua, Amirul Mukminin, dia telah melantik Amr bin al-As ni sebagai seorang gubernur di Mesir. Bahkan kalau sesiapa pernah pergi Mesir, di Mesir tu ada satu masjid yang diberikan nama Masjid Amr bin al-As, yang mana Syekh Jibril menjadi imam di masjid tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Waktu zuhri idza zalat asy-syams wa kana zillu ar-rajuli katulih ma lam yahdur waqtul asri. Kata Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur, apabila matahari mula condong, mula gelincir, zalatis syams, apabila matahari itu sudah mula gelincir, wa kana zillur rajuli katulihi, dan adalah bayang seorang lelaki itu sama panjang dengan tinggi lelaki tersebut, malam yahdur waktul asri, selagi mana tidak masuk waktu asar. Baik, kita berhenti setakat dulu. Setakat ini, hadis ini dia menyebut tentang waktu zuhur, bila masuk dan bila berakhirnya. Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril alaihi salam, dia mula-mula datang, turun ke bumi, bertemu dengan Nabi, mengajar Nabi. Solat yang pertama yang diajarnya kepada Nabi adalah solat zuhur. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi ni dia bukan orang ahli matematik, dia bukan pokok falak, dan dia hidup di kalangan Quraisy, dan Quraisy ni sangat kenal kepada dia, iaitu seorang yang tak tahu menulis, tak tahu membaca. Tiba-tiba mari datang dengan satu agama yang beritahu bahawa waktu solat itu macam ni, waktu solat ni macam tu. Jadi kalaulah kita nak kata Nabi ni reka-reka sendiri, reka-reka agama ni seorang-seorang dia, duduk dalam Gua Hira untuk reka agama ni, Nabi tak mampu buat. Mustahil Nabi mampu reka. Dengan melihat latar belakang diri baginda yang tidak menulis dan tidak membaca, mustahil perkara seumpama solat ini dengan waktunya, dengan kaifiatnya, dengan bacaan-bacaannya merupakan rekaan Nabi SAW. Pasal agama ni ia satu sistem yang sempurna. Macam mana dia nak reka dari bab sebelum solat, dengan wuduknya, semasa solat, waktu-waktu solat, lepas solat, itu baru bab solat. Belum lagi pergi kepada ibadah lain seperti puasa, zakat dengan kiraan-kiraannya, dengan kadar-kadarnya,
Begitulah juga dengan haji. Belum lagi pergi kepada urusan kehidupan yang lain. Jadi di situ menunjukkan bahawa agama ini benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga dan perlu sensitif dengan apa yang kita amalkan sebagai satu amalan yang kita anggap amalan itu adalah amalan agama. Kita kena pastikan bahawa amalan itu mestilah bersumberkan daripada petunjuk Nabi SAW, kerana hanya baginda lah satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi tauliah untuk menyampaikan agama daripada sisi Allah ini kepada umatnya. Sebab itu di sana adanya peringatan kepada kita untuk menjauhi perkara bid'ah. Sebab itu bila kita baca hadis Nabi SAW, kita baca hadis-hadis Nabi ini, maka kita akan rasai dan kita akan fahami bahawa agama ini benar, merupakan agama daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu zuhri idza zalatis syams, kata Nabi. Waktu zuhur ialah apabila beredarnya matahari dari kabdus sama', iaitu di tengah-tengah langit. Apabila matahari mula bergerak daripada tengah-tengah langit, keadaan itu dipanggil sebagai zalatis syams. Matahari sudah mula gelincir. Bila matahari itu sudah mula bergerak daripada tengah-tengah langit, maka di situ menunjukkan telah masuknya waktu zuhur. Kalau di negeri-negeri yang mataharinya betul-betul berada di tengah-tengah langit, senang untuk melihat ataupun untuk berpandukan kepada kaedah yang disebutkan oleh hadis ini. Maknanya kalau suatu objek kita letak di tengah-tengah, ataupun kita sendiri berdiri di tengah-tengah padang umpamanya pada waktu tengah hari, dan ketika matahari itu betul-betul berada di tengah-tengah langit, maka kita akan dapati bayang tidak ada pada ketika itu, tidak ada bayang. Tapi bila matahari tadi mula bergerak ke arah barat, matahari terbit daripada mana tuan-tuan? Matahari ini terbit daripada arah timur. Jadi dia bergerak menuju ke arah barat. Jadi sebelum nak sampai ke barat tu, dia akan berada di kabdus sama', di tengah-tengah langit. Semasa dia bergerak daripada timur ke arah barat menuju ke tengah langit sebelum itu, maka akan ada bayang. Jadi bila matahari terbit daripada arah timur, bayang akan keluar ke arah barat, sebaliknya. Jadi bila matahari ini sudah berada di tengah-tengah langit, yang mana pada ketika itu kita dilarang untuk menunaikan solat. Jadi bila dia dah berada di tengah-tengah langit, dan setelah beberapa minit, mungkin dalam sekitar 20 minit, 30 minit setelah dia berada di tengah-tengah langit itu, dia mula bergerak ke arah barat. Jadi bila dia mula bergerak ke arah barat, maka bayang akan mula keluar ke arah timur. Jadi bila bayang tu sudah mula keluar ke arah timur, maka disitulah disebutkan bahawa bermulanya waktu zuhur, yang dipanggil sebagai zawalus syams, ataupun disebut dalam hadis ini zalatis syams. Matahari sudah mula gelincir, condong, mula bergerak ke arah barat. Tapi ada negeri yang mana kedudukan matahari dia bukan macam tu. Kedudukan matahari dia bila dia tidak berada tepat di kemuncak langit ataupun di tengah-tengah langit. Ada negeri-negeri yang macam ini. Maka apabila matahari terbit, walaupun matahari itu berada di puncak waktu negeri tersebut, pada waktu itu bayang tetap ada. Kerana matahari tadi tidak berada di atas, betul-betul berada di atas objek yang kita letakkan. Maknanya matahari itu tidak betul-betul tepat berada di atas kepala kita, kerana dia tidak berada tepat di tengah langit. Bila begitu keadaannya, maka bayang tetap akan ada walaupun sedikit, sebab matahari tidak berada betul-betul di kemuncak langit. Jadi mereka akan lihat
Bila matahari terbit dari arah timur, bayang yang keluar dari arah barat akan semakin memendek. Tetapi bila bayang itu semakin memendek, dan bila matahari itu sudah berada di tengah, mereka akan dapati bayang masih ada. Berbeza dengan negeri-negeri yang matahari dia memang berada di puncak langit, di tengah-tengah langit. Maknanya bila kita tak objek ataupun kita berdiri, matahari itu betul-betul berada di atas kepala kita. Tapi bagi situasi negeri yang mataharinya tidak betul-betul tepat berada di puncak langit, di tengah-tengah langit, bayang akan tetap kelihatan. Maka mereka akan lihat sampai mana had bayang yang paling pendek. Sebab bila mereka dapati objek tersebut bayangnya sudah berada pada ukuran yang sangat minimum, yang paling pendek, dan setelah itu mereka akan perhati matahari akan mula bergerak, yang mana tadi bayang berada di sebelah barat, dan bila matahari itu sudah mula bergerak ke barat, keluar pula bayang daripada sebelah timur. Dan pada ketika itulah bagi negeri-negeri yang sebegini keadaannya, mereka boleh memastikan bahawa waktu zuhur telah masuk. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tak, ataupun dapat bayangan ataupun tidak. Nabi SAW kata lagi, waktu zuhur bermula apabila sudah gelincirnya matahari. Kemudian Nabi kata, wa kana zillur rajuli katulihi, dan adalah bayang seorang lelaki itu seperti tingginya. Maksudnya apa? Maksudnya bermula daripada waktu gelincir matahari itu, iaitu waktu mula masuk waktu zuhur, berterusan sehinggalah bayang seseorang itu sama panjang dengan dirinya, maka itulah waktu zuhur. Itulah waktu zuhur, malam yahduri waktul asar, selagi mana tidak masuk waktu asar. Baik. Jadi waktu zuhur ni panjang lah. Bermula daripada matahari mula gelincir ke arah barat, sehinggalah kalau kita lihat bayang sesuatu objek itu sama panjang dengan objek tersebut. Ataupun bayang seseorang itu, kalau dia berdiri di luar rumah dia, dia akan dapati bayang itu sama panjang dengan tinggi dia. Itulah waktu zuhur, yang mana Nabi sebut selagi mana tidak masuk waktu asar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi cakap macam ni? Kenapa Nabi tak kata pergi tengok jam untuk tahu masuknya waktu solat? Kerana zaman tu begitulah waqi'nya, ataupun begitulah realitinya. Jam belum ada. Dan Quraisy, kalau kita letak diri kita pada zaman tersebut, Quraisy pada masa itu tak ada maklumat tentang waktu solat. Mereka tak pernah tahu tentang maklumat. Tapi bila Islam datang, Islam mewajibkan solat 5 waktu, yang mana waktu-waktu bagi 5 waktu solat ini telah ditentukan kadar waktu pelaksanaan. Jadi ini maklumat baru bagi orang-orang Quraisy sendiri. Ini menunjukkan bahawa waktu solat ini pun bukan daripada Nabi sumbernya, tetapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengutuskan Jibril untuk mengajar Nabi, untuk menunjukkan kepada Nabi bila mula dan bila berakhirnya waktu sesuatu solat tersebut. Baik. Sebab itulah pada perhitungan waktu solat itu, Allah kata dalam firman-Nya, litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab. Yang mana pada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dilihat pada malam dan siang itu, litabtaghu fadlan min rabbikum, untuk kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu, walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab, yakni perhitungan.
Maka dari kiraan-kiraan inilah, daripada sinilah lahirnya ilmu falak, ilmu astronomi dalam kalangan orang Islam. Sebab tu kita sebagai orang Islam harus berasa bangga dengan agama yang kita imani ini, agama yang kita miliki ini, kerana dia satu agama yang sangat-sangat meraihkan bidang keilmuan, seumpama ilmu falak dan ilmu astronomi. Kalau tak ada ilmu falak, kalau tak ada ilmu astronomi, macam mana kita nak menentukan waktu solat, macam mana kita nak menentukan permulaan Ramadan, permulaan Syawal dan sebagainya. Kemudian Nabi kata lagi, wa waqtul asri ma lam tasfurish syams, dan waktu asar itu selagi mana tidak kuningnya cahaya matahari. Maksudnya ketika dah kuning cahaya matahari, maknanya matahari itu cahayanya dah menjadi kuning, menunjukkan bahawa bila cahaya matahari ini bertukar menjadi kekuningan, bila dia sudah mula hendak jatuh tenggelam, maka pada ketika itu berhenti, tak boleh dah nak solat asar. Kita tak sembahyang dah pada waktu tu. Jadi waktu asar ni dia bermula bila berakhirnya waktu zuhur. Waktu zuhur tadi berakhir apabila panjang seseorang itu, bayang seseorang itu sama panjang dengan tinggi dirinya. Maka bila bayang tu dah sama panjang dengan dirinya ataupun sama panjang dengan satu objek, maka berakhirlah waktu zuhur. Dan bila bermula waktu asar, bila bayang sesuatu objek itu menjadi lebih panjang daripada panjang objek itu yang sebenarnya. Jadi itulah bermulanya waktu asar. Dan bila berakhirnya waktu asar ini, yang disebut dalam hadis ini, Nabi mengatakan bahawa malam tasfurisyam, selagi mana cahaya matahari itu tidak kekuning-kuningan, bermaksud matahari itu sudah mula nak jatuh tenggelam. Waktu inilah disebut sebagai waktu munculnya tanduk syaitan, yang mana diharamkan untuk kita solat pada waktu ini. Baik. Jadi bila kita lihat kepada hadis ini, para ulama telah membahagikan waktu solat ini kepada waktu ikhtiar dengan waktu darurah. Waktu darurah, seperti mana waktu asar. Sebab jumhur ahli ilim, termasuklah imam-imam mazhab, mengatakan bahawa berakhirnya waktu asar ialah dengan ghurubus syams, dengan tenggelamnya matahari. Tapi hadis ni menyebut waktu asar itu berakhir sehinggalah cahaya matahari menjadi kekuning-kuningan. Maknanya matahari belum tenggelam lagi, matahari baru mula nak tenggelam, dah dekat nak tenggelam dah, sehingga menyebabkan cahayanya itu menjadi tasaffar, kekuningan. Maka sebab itu para ulama membahagikan bahawa waktu asar ini kepada waktu ikhtiar dengan waktu darurah. Maknanya waktu ikhtiar ni itulah waktu yang sebaiknya untuk kita menunaikan solat asar tersebut. Bermula bila? Apabila bayang suatu objek itu menjadi lebih panjang sehinggalah cahaya matahari sudah mula kekuningan. Maknanya kalau kita tidak ada apa-apa sebab, tidak ada apa-apa sebarang keuzuran, janganlah kita menangguhkan solat asar sehingga cahaya matahari telah kekuningan. Sebaliknya, tunaikanlah solat asar itu selagi mana cahaya matahari itu belum berada dalam warnanya yang kekuning-kuningan. Itu maksudnya. Maka sebab itu selepas itu waktu asar tersebut dikatakan sebagai waktu yang darurah, iaitu bagi mereka yang berada dalam situasi darurah, mereka yang berada dalam situasi keuzuran syar'i yang ada alasan tertentu, mereka bolehlah menunaikan solat asar pada ketika itu. Baik. Kemudian Nabi sambung lagi, wa waktu salatil maghrib ma lam yaghibis syafaq, dan waktu maghrib kalau kita tengok perkataan maghrib itu sendiri daripada perkataan al-gharb, iaitu barat, bermaksud tempat tenggelamnya matahari itu di sebelah barat. Maknanya bila matahari itu sudah mula tenggelam,
matahari itu sudah tenggelam di sebelah barat, maka masuklah waktu maghrib. Malam yaribis syafaq, selagi mana sehinggalah selagi mana tidak hilang asy-syafaq. Asy-syafaq ni cahaya matahari tadi yang masih berbaki, yang tinggal setelah dia tenggelam, kelihatan cahaya kemerah-merahan di kaki langit. Itulah waktu maghrib, bila matahari mula tenggelam sehinggalah kelihatan, sehinggalah selagi mana cahaya kemerah-merahan di langit itu tidak hilang. Itulah waktu maghrib. Itu yang disebut dalam syarah kitab Bulughul Maram ni, asy-syafaq itu al-muradu bihi huna al-ahmar allazi huwa baqiyatun syi'a'us syams al-gharibah, iaitu saki-baki cahaya matahari selepas tenggelam, warna kemerah-merahan yang dapat dilihat di kaki langit. Selagi mana cahaya itu masih ada, maknanya waktu maghrib itu masih ada. Bila hilangnya cahaya merah tersebut, maka masuklah pula waktu isya. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang Islam ni bila nak solat, tak boleh tidak dia kena berinteraksi dengan putaran alam. Dan zaman sekarang ni nak tengok pergerakan matahari dan kesan-kesannya itu susah sikit. Disebabkan apa? Disebabkan pencemaran alam sekitar dengan debunya. Tu belum lagi musim jerebu. Musim jerebu tengah hari pun cahaya matahari itu sepatutnya putih jadi kuning, jadi merah. Jadi itu cabaran kita pada hari ini. Sukar untuk kita melihat kesan-kesan pergerakan cahaya matahari ini daripada putih kepada kuning, kemudian kepada merah. Dengan sebab apa? Dengan sebab udara kita ni dipenuhi dengan habuk, debu dan jerebu. Cuma waktu COVID-19 ni katanya agak bersihlah sikit udara kita ni, kerana kurangnya asap kenderaan dan kurangnya kilang yang beroperasi. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi sebut wa waqtul isya ila nisfil lail, dan waktu isya itu sehingga separuh pertengahan malam. Nisfil lail, tengah malam, separuh daripada waktu tengah malam tu, sekitar pukul 12 hingga 1 tengah malam lah, lebih kurang lah. Ini penetapan waktu isya ini dipegang sepenuhnya dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad. Baik. Dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i dia ada pandangan sendiri. Cuma saya nak sebutkan sedikit lah dalam masalah ini dari segi pandangan mazhab. Mungkin kita boleh detailkan, di mana Imam Ahmad pada pandangan yang masyhur di sisi mazhabnya, bahawa waktu isya itu berakhir pada sepertiga malam yang pertama. Maknanya kalau dah sekitar pukul 1 pagi tu, 1 lebih tu, habislah waktu isya. Dan ini juga merupakan pandangan wahwal jadid min mazhabil Imam Syafi'i, dan ini juga merupakan mazhab jadid ataupun qaul jadid di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana kita tahu dalam mazhab Syafi'i ini dia ada qaul qadim, dia ada pandangan lama, dia ada qaul jadid, pandangan baru, dan pandangan jadid, pandangan baru di sisi mazhab Imam Syafi'i sama sebagaimana pandangan yang masyhur di sisi mazhab Imam Ahmad. Namun demikian, penulis syarah Bulughul Maram ni dia menyebut, zahaba jamaahiru ahli al-ilm wa minhum a'immatul arba'ah wa atba'uhum, mengatakan bahawa jumhur ahli ilm, ahli ilmu, dan sebahagian mereka itu daripada kalangan imam-imam mazhab yang 4 dan pengikut-pengikut mereka, mengatakan bahawa waktu isya itu daripada tenggelamnya cahaya kemerah-merahan tadi sehinggalah nisfil lail, nisfil lail awsat, sehinggalah pertengahan malam sekitar pukul jam 12, jam 1 tadi, waktu itu disebut waktu ikhtiar.
untuk menunaikan solat isyak. Tetapi selepas daripada itu, selepas daripada waktu ikhtiar ini, sehinggalah tulu'ul fajar, sehingga terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, itu disebut sebagai waktu darurah. Sama macam solat asar tadi. Kalau maknanya kita tidak ada sebarang keuzuran, tidak ada sebarang alasan yang munasabah untuk kita melengahkan, untuk kita menangguhkan solat isyak, sehingga kita terpaksa menunaikannya selepas waktu separuh daripada pertengahan malam tadi, maka hendaklah kita menunaikan solat isyak daripada waktu ikhtiar. Janganlah sampai kita masuk kepada waktu yang dikelaskan sebagai waktu darurah. Cubalah elakkan. Solat tu sah kalau kita buat, tapi ialah kita telah melakukan suatu perbuatan dosa yang menangguh-nangguhkan waktu solat dengan tanpa sebarang alasan yang boleh dianggap alasan yang uzur syar'i. Baik. Seterusnya, wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu subuh, waktu solat subuh itu bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah selagi mana tidak terbitnya matahari. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau tak silap saya, pada penghujung tahun lepas, telah berlaku satu ketetapan daripada pihak berkuasa agama, Jabatan Agama Negeri-Negeri, setelah diperakukan oleh JAKIM, diminta waktu solat subuh pada ketika itu, tak salah saya sekitar bulan 11, bulan 12 macam tu, diminta ditambah kepada 8 minit. Ditambah kepada 8 minit daripada waktu asal yang telah tercatat di takwim-takwim yang ada pada tangan kita. Jadi bermaksud waktu subuh tu lewatlah daripada apa yang telah tercatat di dalam takwim. Jadi isunya ialah, Nabi kata subuh ni apabila terbitnya fajar. Nak tengok terbitnya fajar tu yang menjadi isu, yang menjadi satu bidang penyelidikan di kalangan, khususnya di kalangan ahli-ahli falak dan astronomi. Dan fajar ni sebagaimana kita tahu juga, dia ada dua, fajar kazib, fajar bohong, dan fajar sadiq. Fajar bohong ni cahayanya kalau kita keluar pada waktu dini hari, waktu malam, di penghujung malam, kita tengok kat kaki langit tu ada cahaya terang yang memanjang mengarah ke atas tengah langit, dan dia berlaku tidak lama, yang mana Nabi umpamakan di dalam hadis seperti mana ekor serigala. Ekor serigala, dan dia tidak lama dan dia hilang sekejap. Itu fajar kazib, fajar bohong. Maknanya jangan tertipu dengan fajar tersebut, waktu subuh belum masuk. Ada satu lagi fajar, itu fajar sadiq, fajar yang benar. Ini yang menjadi ketentuan masuknya waktu subuh, yang mana dia merupakan cahaya putih yang agak terang, yang menyebar, memanjang di kaki, di ufuk timur langit. Dalam Al-Quran disebut al-khaytul abyad. Dalam ayat puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah oleh kamu sehingga jelas bagi kamu khaytul abyad, benang putih. Benang putih itu fajar lah, fajar sadiq ni tadi. Kerana bila dah muncul fajar sadiq, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Itulah time kita bermula puasa.
Dalam Al-Quran disebut sebagai khaitul abyad, fajar sodik ni. Tapi sekarang ni nak tengok fajar ni pun macam yang saya sebutkan tadi ada masalah sikit. Sebab faktor keadaan alam sekitar kita ni, yang mana ruang atmosfera kita ni dipenuhi dengan habuk, dengan debu, apatah lagi dalam situasi jerebu, agak sukar untuk kita lihat kemunculan fajar ni. Apatah lagi kalau fajar tu fajar kazib. Dah lah dia sekejap dia muncul, kazib pula. Baik. Balik kepada isu tambahan 8 minit tadi. Zaman dulu para ulama kita yang berada di tanah Melayu dan sekitar Nusantara ni, seperti Syekh Taha Jalaluddin, Syekh Abdullah Fahim, mereka menetapkan bahawa kedudukan matahari untuk mengira masuknya waktu subuh ni, dia berada pada latitude 20 darjah di bawah ufuk. Mereka bersetuju dengan kadar itu, 20 darjah latitude di bawah ufuk kedudukan matahari. Namun mutaakhir ini, bukanlah mutaakhir, sangat lama dah, negara-negara Arab contohnya, seperti Iraq, Jordan, Syria, mereka mengatakan bahawa kedudukan matahari untuk mengira masuknya waktu subuh ini berada pada ukuran latitude 18 darjah di bawah ufuk. Kita sebelum ini, kalau tak salah saya, semenjak tahun 30-an ke 40-an, berpegang kepada dengan kadar darjah latitude 20 darjah di bawah ufuk. Jadi bila sepasukan panel yang dilantik oleh pihak berkuasa agama, daripada daripada USM, mereka buat kajian tentang nak tengok fajar ni, maka mereka dapati bahawa kedudukan matahari untuk mengira masuknya waktu subuh ialah sebenarnya pada latitude 18 darjah di bawah ufuk. Jadi kurang 2 darjah. 1 darjah pergerakan latitude-nya lebih kurang 4 minit. Jadi 8 minit tu, yang tambah 8 minit tu. Jadi perubahan waktu itu adalah disebabkan penukaran nilai kedudukan matahari bagi kiraan waktu subuh daripada 20 darjah di bawah ufuk kepada 18 darjah di bawah ufuk. Maka itulah sebabnya punca kepada perubahan waktu solat subuh pada ketika itu, yang mana diminta untuk ditambah sebanyak 8 minit daripada waktu yang telah tercatat di takwim kita pada ketika itu. Ramailah yang bertanya macam mana dengan solat sebelum ni, sah ataupun tidak. Harus diketahui penetapan waktu solat ini adalah berdasarkan ijtihad golongan ahli ilm, para ulama dan mereka yang yang ahli dalam bidang ilmu falak ini. Jadi bila itu ijtihad, yang mana yang baru ni juga ijtihad, al-ijtihad la yanqud bil ijtihad. Satu ijtihad tidak akan terbatal dengan adanya ijtihad yang baru, walaupun dia bercakap dalam masalah yang sama. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pandangan baru, ada pandangan lama. Jadi bila ada pandangan baru yang terhasil dengan ijtihad, tidaklah bermaksud pandangan lama itu terbatal, kerana pandangan yang lama itu juga adalah terhasil daripada ijtihad. Contoh macam isu dalam mazhab Syafi'i kita, bersentuh lelaki dan perempuan batal wuduk ataupun tidak. Di situ ada perbezaan antara pandangan baru dengan pandangan lama. Cuma bila ada pandangan baru, pandangan lama tadi menjadi marjuh. Marjuh ni bermaksud tidak diamalkan. Namun bila mungkin kita boleh beramal dengannya bila berlaku dalam situasi yang darurah, situasi-situasi tertentu, kita boleh merujuk kepada pandangan yang lama tadi. Apa yang saya nak sampaikan dekat sini ialah waktu solat ini ditetapkan dengan jalan ijtihad. Jadi apa yang lepas itu tidaklah terbatal. Maknanya solat kita tidak batal. Tak perlulah kita nak qada, kerana waktu solat pada ketika itu terhasil juga dengan jalan ijtihad, yang mana yang baru ini juga dihasilkan dengan kaedah ijtihad yang terhasil daripada kalangan orang-orang yang layak berijtihad tentang masalah tersebut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita habis menghuraikan dengan agak detail
maksud dan tafsiran hadis yang berkaitan dengan waktu solat, iaitu hadis yang pertama di dalam bab ini. Apa yang pentingnya kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, jagalah solat kita, tunailah solat kita dengan sebaik yang mungkin. Mungkin kita ni sebagai seorang manusia, masa kita rasa iman kita kuat, kita solat dalam keadaan yang baik. Kita solat rajin, kita pergi berjemaah di masjid, di surau, kita memakai pakaian yang terbaik, bahkan kita mampu untuk menunggu masuknya waktu solat. Belum azan lagi kita mampu pergi masjid awal, maknanya kita menunggu waktu solat. Itu adalah suatu yang baik. Dan kadang-kadang kita berada dalam situasi iman yang agak lemah. Biasalah manusia ni iman dia turun naik. Itu perkara biasa, jangan rasa apa-apa pun. Itu adalah perkara yang biasa. Jadi bila iman tu agak lemah, mulalah kita solat pun jarang dah nampak dia dekat masjid, tak nampak dia dekat surau. Tolaklah situasi Covid ni. Sebab di situasi Covid ni, kehadiran ke masjid dan surau agak terhad. Kita tengok sebelum Covid. Jadi itu perkara biasa. Jadi yang pentingnya ialah kita mohon kepada Allah agar kita ini boleh, agar Allah kurniakan kepada kita istiqamah untuk menunaikan solat ini dalam keadaan dan dalam bentuk situasi yang terbaik. Sebab itu dalam masalah menunaikan solat ini, Allah sebut dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah, pakailah perhiasan kamu yang terbaik apabila kamu hendak pergi ke masjid, terutama sekali untuk menunaikan solat. Bermaksud bahawa syarak sangat mementingkan keadaan situasi kita menunaikan solat ini adalah dalam situasi keadaan yang terbaik, memakai pakaian yang terbaik. Sebab itu dalam kaedah ataupun dalam mempelajari cara-cara yang terbaik untuk menunaikan solat berjemaah ni, antaranya apa? Membersihkan diri, mandi, memakai wangi-wangian, supaya apa? Supaya kita ini bila berada dengan jemaah yang lain di surau, di masjid, bau kita ini, bau badan kita ini bau yang selesa lah, tidak menyusahkan, tidak menyakitkan orang lain. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang kita huraikan pada malam ini meningkatkan ilmu dan kefahaman kita dan iman kita di dalam melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim apabila kita menunaikan ibadah solat kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sebarang bahaya, daripada sebarang keburukan dengan sebab kita menjaga solat kita, kerana inilah merupakan satu-satunya jalan untuk kita menjaga hubungan kita yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan solat. Saya akhiri dengan firman Allah yang saya dah sebut minggu lepas, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah tolong kepada Allah dengan menunaikan solat dan sabar. Jadi itu saja untuk malam ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.